Oke, jadi selamat malam kepada semua rekan-rekan saya. Terlebih dahulu kepada pensara saya untuk khusus pedagogi ini, dan saya adalah Jasmine Anajabu yang mengambil jurusan pendidikan sejarah, dan hari ini kumpulan saya dengan saat ini akan membincangkan ataupun mengupas mengenai KPS. Di sini sebenarnya saya ataupun kumpulan saya memang kita merujuk terus apa bahan yang telah disediakan oleh bahagian pembangunan kurikulum yang telah menulis mengenai kemahiran berfikir sejarah, dan pada dasarnya ini adalah rujukan yang paling mentah dan juga sebenar untuk kita lihat bagaimana apa yang disebut sebagai KPS ataupun kemahiran pemikiran sejarah. Okey, namun demikian, saya akan melihat dan juga memberi ulasan berdasarkan pengetahuan dan juga pengalaman saya yang telah memperhatikan, dan juga faham apa yang disebut sebagai KPS lah. Kalau kita lihat di sini ya, jelas dia menyatakan definisi KPS ataupun kemahiran pemikiran sejarah ini adalah sebagai proses kognitif yang membolehkan murid meneroka idea yang kompleks, sebab mata pelajaran sejarah ini adalah satu subjek yang sangat sempurna dari segi pembelajaran dia, konsep, dan juga elemen-elemen yang diterapkan, elemen kurikulum yang diterapkan, serta kaedah-kaedah yang diguna pakai yang menjadi budaya kepada pengajaran guru dan juga pembelajaran pelajar dalam subjek inilah. Dan juga abstrak dengan bimbingan guru. Maksudnya KPS ini adalah memerlukan bimbingan daripada guru untuk menjayakan dia. Demikian kita sebagai guru ini harus paham sebenar apa yang disebut sebagai KPS inilah, bukan hanya menerapkan dalam rancangan pembelajaran harian kita melalui beberapa perkara, terutamanya dari segi aktiviti dan sebagainya. Di sini juga kita lihat definisi juga menerangkan mengenai membantu murid memahami, menggabung jalinkan peristiwa masa lalu dengan sumber sejarah supaya murid melihat peristiwa sejarah sebagai empati. Ataupun kita membawa murid ataupun pelajar di sekolah apabila mempelajari sejarah, mereka akan dapat menjiwai topik tersebutlah melalui KPS ini. Selain ini juga kita lihat matlamat KPS ini adalah yang pertama kita lihat adalah guru perlu menguasai KPS sebagai satu disiplin ilmu sejarah. Dalam kita menjadi guru sejarah, KPS adalah sebagai satu disiplin yang boleh dikatakan sebagai mandatory untuk kita belajar, dan kita coba perhatikanlah. Di samping itu juga kita akan lihat guru perlu bijaklah merangsang pemikiran sejarah ini dalam kalangan pelajar ataupun dalam kalangan murid supaya PDPR, pembelajaran ini boleh dilangsungkan supaya lebih hidup. Hidup maksudnya dia dapat mewujudkan suasana yang positif dan juga ada interaksi antara pelajar dengan bahan yang kita guna dan juga guru lah. Selain pada menarik, bermakna, boleh mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah ini. Di sini kita melihat dengan KPS ini kita bukan hanya meletakkan sejarah ini sebagai hanya satu subjek atau mata pelajaran, tetapi dari garis panduan kita melaksanakannya bukan hanya untuk mengisi silibus dan isi pembelajaran yang kita terang, tapi dia boleh memberikan nilai dari segi aspek iktibar. Pelajar faham bahawa setiap peristiwa sejarah itu ada iktibar yang mereka pelajari. Dan yang ketiga kita lihat adalah melahirkan individu yang mempunyai perasaan empati dan semangat cinta akan negara. Ini adalah dua nilai yang kita cuba budayakan dalam pembelajaran sejarah melalui KPS ini, yaitu empati dan juga semangat cinta akan negara. Selain kita mendedahkan pelajar dengan sejarah-sejarah kenegaraan, dengan sejarah peperangan dan sebagainya, dia akan membangkitkan semangat cinta akan negara apabila pelajar memahami sendiri sejarah pembentukan negara kita, yaitu negara Malaysia. Selain itu juga matlamat KPS adalah menguasai fakta sejarah. Penguasaan fakta sejarah sahaja tidak menjamin pengajaran yang berkesan. Kita perlu lihat dan juga mencari munasabah, kesan, akibat, menolak bukti, interpretasi ataupun membuat andaian tanpa perasaan bias ataupun beras sebelah ataupun penghakiman penilaian yang salah, dan juga merasionalkan tindakan kita lah. Dalam kita memperhatikan KPS ini, kita memang mengajar pelajar mengenai nilai-nilai rasional dan juga seorang yang bersifat rasionalis lah, tindak lebih relevan berdasarkan alasan dan juga sebab kita harus mengambil satu tindakan lah.
Oke, ini adalah kenapa perlu KPS di peringkat kita sebagai guru. Ia boleh menghidupkan secara pembelajaran sejarah dan juga meningkatkan minat minat murid ataupun pelajar supaya menjadi lebih kritis dan inovasi. Oke, dalam kehidupan mereka sebagai pelajar dan murid lah. Manakala untuk murid, KPS ini dapat menimbulkan sikap inquiry dan juga kemahiran penterokaan untuk menentukan bukti yang signifikan dan lebih analitika. Oke, dan ini akan menyebabkan pelajar bukan hanya menguasai fakta-fakta sejarah dengan baik, tetapi mereka juga dapat membuat satu penilaian terhadap peristiwa tersebut. Malah mereka akan menggunakan fakta tersebut untuk berhujah dan juga bersifat mempunyai nilai interpretasi atau membuat andaian berdasarkan bukti yang kukuh. Sebab sejarah ini adalah satu subjek yang bukan hanya memerlukan penerangan mengenai satu topik secara konsep dan juga makna, tetapi dia juga harus diletakkan fakta yang sebenar sebagai maklumat yang disampaikanlah. Oke, ini adalah antara elemen-elemen yang ada dalam KPS. Sebagai ini adalah yang kita selalu terapkanlah dalam HPS kita. Contohnya memahami kronologi sejarah yang pertama, yang kedua meneroka bukti ataupun menggunakan model inquiry lah, dan juga eksplorasi. Lepas itu yang ketiga adalah kemahiran menginterpretasi, itu membuat andaian berdasarkan bukti dan juga sokongan sumber. Yang keempat adalah kemahiran imajinasi ataupun membayangkan satu perkara tersebut dalam aspek yang logik dan betul lah. Dan yang kelima adalah kemahiran rasionalisasi, yaitu inilah yang harus dibentuk dalam kalangan pelajar melalui KPS ini, itu rasional, supaya pelajar dapat membuat pertimbangan untuk setiap tindakan yang mereka lalui, termasuklah bagaimana mereka mentafsir sebuah peristiwa sejarah itu bukan dipengaruhi oleh perasaan perkauman ataupun bias berat sebelah dan sebagainya, tetapi mereka menjadikan KPS ini sebagai cara untuk mereka matang dan menerima segala apapun fakta dalam sejarah dengan baik. Ini adalah asas-asas dia. Banyak perkara yang kita dapat aplikasikan. Sebenarnya elemen ataupun perkara ini banyak kita tulis dalam HPS sebagai satu kata kunci yang kita faham dan juga menggunakan kemahiran pemikiran sejarah dalam setiap pengajaran kita di kelas lah. Nah ini adalah antara perkara yang kita guna untuk memahami kronologi. Dalam KPS ini memahami kronologi antara asas yang penting untuk kita mengajar dan juga belajar sejarah lah. Dan sebagainya. Dan ini yang sudah termasukkan. Jadi kepentingan KPS ini banyaklah. Murid bukan hanya dapat menghafal fakta saja, tapi mampu membuat analisis dan imajinasi dan juga rasionalisasi. Kebanyakan PDP sejarah di sekolah menekankan kepada knowledge depth dan juga mengetepikan knowledge how, ataupun mencari sumber apa dan kenapa peristiwa tersebut berlaku, supaya pelajar dapat menggali sendiri, meneroka sendiri dan fakta-fakta sejarah tersebut dengan pemikiran sejarah inilah. Dan ini adalah bahagian yang kedua bagi saya, itu mengulas sedikit mengenai KPS berdasarkan pengalaman saya mengajar di SMK Tatau dan juga mengajar sejarah di tingkatan 6. Satu yang dapat saya nilaikan pakai kemahiran pemikiran sejarah ini dari aspek guru dan juga kepentingan kepada guru adalah kita akan menjadikan pengajaran sejarah itu bukan hanya untuk kita sampaikan ataupun pindahkan fakta-fakta sejarah, isi pembelajaran sejarah kepada pelajar. Tetapi dia membolehkan kita membina satu platform supaya apabila pengajaran dan juga pembelajaran sejarah tersebut dilaksanakan di kelas, pelajar akan ada nilai tambah dari aspek pembentukan mental ataupun pemikiran pelajar. Dia bukan hanya dari aspek penguasaan ilmu, tetapi saya sendiri melihat dia ke arah pembentukan pemikiran yang lebih matang. Sebab satu kejadian kita apabila kita memperhatikan KPS ini dalam kalangan pelajar tingkatan 6, berdasarkan pengalaman saya dapat melihat apabila mana-mana pelajar yang betul-betul menguasai beberapa aspek yang telah disenaraikan tadi, contohnya dalam kemahiran membuat interpretasi ataupun andaian dan juga nilai rasionalisasi tersebut,
ada dalam kalangan pelajar ataupun diperhatikan, dia akan membina satu jati diri yang baik dalam kalangan pelajar. Dan paling asas pun kita akan lihat ada pelajar yang mempunyai kesediaan untuk menerima arahan ataupun mereka berdisiplin. Malah ada kalangan pelajar itu mereka bersifat ada nilai intelektual pada faksa yang awal, terutamanya di tingkat tanah. Mereka sudah pandai bagaimana nak berhujah berdasarkan bukti, nak menyatakan sesuatu berdasarkan munasabah dia, dan juga ada sumber yang betul. Okay? Jadi dia bukan hanya diperhatikan dalam aspek membincangkan fakta-fakta sejarah ataupun kronologi sejarah ataupun peristiwa sejarah, tetapi dari aspek mereka menguruskan program, dari aspek mereka berinteraksi dengan guru, dari aspek mereka menjalankan kerja khusus sejarah. Kita lihat nilai-nilai yang telah digaris pandukan dalam KPS ini memberi kesan yang baik dalam kalangan pelajar kita. Oke. Dan selain itu juga saya lihat juga kemahiran pemikiran sejarah ini mampu sangat berkesan dalam memupuk semangat cintakan negara dalam kalangan pelajar. Kenapa? Sebab kalau kita lihat dari aspek kita menerangkan peristiwa sejarah, terutamanya sejarah tentang pembentukan negara bangsa Malaysia, pelajar, sekiranya pelajar hanya memahami tentang kronologi bagaimana selepas pendudukan Jepun telah tamat di tanah Melayu dan juga Sabah dan Sarawak, bagaimana milenium ini diperkenalkan, dan lepas itu perjuangan dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, pembentukan kemerdekaan Tanah Melayu dan juga pembentukan Malaysia. Sekiranya pelajar hanya mengetahui dari aspek kronologi dan peristiwa tersebut, mereka hanya akan memiliki pengetahuan berkaitan dengan isi pembelajaran sejarah. Tetapi apabila kita menggunakan elemen KPS dalam pembelajaran, pelajar sendiri dia akan ada jiwa, sebab mereka apabila kita menggunakan KPS ni banyak aktiviti yang bersifat berorientasikan kepada pelajar, melakonkan semula watak-watak tokoh-tokoh kemerdekaan kita contohnya. Malah ada yang diminta untuk membaca teks-teks ucapan ataupun titah yang di Pertuan Agong semasa pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu dan sebagainya. Di situ kita akan lihat bagaimana pelajar tersebut dapat menjiwai ataupun empati terhadap peristiwa tersebut, sehingga di situlah kita akan lihat mereka sangat cintakan negara dari aspek mereka menggunakan perkataan yang hormat untuk memaksudkan kata ganti diri yang hormat untuk tokoh-tokoh negara. Lepas itu dari segi mereka menghormati lagu negaraku dan sebagainya, dia adalah tanpa kita sedar ataupun tanpa kita tidak sedar, disitulah nilai KPS itu mampu memupuk cintakan negara dalam kalangan pelajar kita lah. Dan bagi saya, itu adalah pendapat dan juga ulasan saya berkaitan dengan kemahiran pemikiran sejarah inilah. Dia bukan hanya yang elemen ataupun perkara yang telah digaris panduan dalam surat keliling ataupun kurikulum kita dan juga oleh kementerian, tetapi kita sebagai guru sejarah harus menjadikan KPS ini sebagai satu yang menghidupkan gaya kita, gaya pembelajaran kita, dan juga yang membimbing kita memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran sejarah yang lebih mengikut perkembangan semasa. Terutamanya kita pada abad ke-21 ini kita ingin membentuk pelajar yang memiliki pemikiran yang matang, nilai intelektual yang tinggi, malah memahami aspek sejarah dari nilai-nilai empati dan juga aras tinggi lah. Jadi itu saja daripada saya, Jasmina Najabu, yang menerangkan mengenai KPS ini. Dan terima kasih bagi yang sudi menonton, sebab apabila kita membincangkan hal yang menjadi popular ataupun yang kita budayakan di sekolah, sebenarnya banyak penangan-penangan oleh tokoh-tokoh yang hebat di peringkat universiti dan juga guru-guru yang hebat di peringkat sekolah. Tetapi kita sebagai guru ataupun bakal guru harus memahami sendiri dari aspek asasnya yang kita rujuk dalam slide ini, dan juga bagaimana kita dapat mentafsirkan sendiri KPS itu dalam kehidupan kita sebagai guru sejarah lah. Itu adalah yang paling penting bagi saya lah.
Oke, jadi itu adalah pendapat saya dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih, jumpa lagi.